أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وفهما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, dapat kita sama-sama bersyukur menunaikan fardu maghrib berjemaah. Kemudian kita dapat sama berada dalam majlis ilmu. Semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang bertakwa, dan kemudian Allah SWT memilih kita untuk menjadi penghuni syurga insya-Allah. Kita sambung kuliah fiqh kita. Kitab yang kita baca ialah Fiqhul Islam. Kita dah sampai kepada muka surat 70, iaitu perkara yang berkaitan dengan membatas tempat sembahyang. Situ kan? Waktu sembahyang. Surat 71, waktu sembahyang. Bagi yang ada kitab boleh buka. Waktu sembahyang fardu. Sembahyang 5 waktu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi qira'ati kitabihi fid darain. Berkata pengarang kitab, semoga Allah merahmatinya dan memberikan manfaat kepada kita dengan membaca kitabnya di dunia dan akhirat, dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas insya-Allah. Waktu sembahyang fardu. Syarat sah sembahyang seseorang itu, dia kena sembahyang di dalam waktu. Sembahyang fardu, dia kena sembahyang di dalam waktu. Jikalau dia sembahyang di luar waktu, maka dilihat. Dilihat. Kalaulah ia kerana keuzuran, maka sah. Tetapi kerana sengaja, maka solatnya tidak sah. Seperti dia mempercepatkan solat, belum masuk waktu lagi sembahyang siap-siap dah, maka solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah. Kita akan baca waktu-waktu solat fardu. Firman Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala, inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu diwajibkan atas orang yang beriman menurut waktu yang tertentu. Sembahyang yang fardu ataupun wajib atas tiap-tiap mukallaf, iaitu orang yang baligh dan berakal, 5 sembahyang sehari semalam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati lailatal isra'i 50 salata falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha 5 fi kulli yawmin wa lailah. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih, iaitu satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Telah difardukan Allah atas umatku pada malam Isra' 50 sembahyang. Maka sentiasa saya kembali ke hadrat ilahi dan saya minta keringanan sehingga dijadikan Allah
50 itu menjadi 5 sembahyang saja sehari semalam. Sembahyang yang fardu, iaitu yang wajib dilakukan oleh seorang mukallaf. Mukallaf dalam bab fiqh ada 3 syarat nak jadi mukallaf. Dalam perkara yang berkaitan dengan fiqh ataupun melaksanakan kewajipan. Pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, aqil. Islam sampai umur berakal. Maka wajiblah seorang itu menunaikan segala kewajipan syariat yang telah dipikulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ialah sembahyang 5 waktu. Dan kalau dalam bab ilmu tauhid, bab mengenal Allah, mukallaf itu ialah orang yang berakal dan juga orang yang baligh sampai umur. Dia wajib mencari agama yang sebenar. Wajib dia mencari agama yang sebenar dan wajib dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia tak cari, tak usaha, maka berdosa ataupun dia akan diazab. Dalam keadaan dia kafir, dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dia tak mencari agama yang sebenar dan tidak menyembah Tuhan yang sebenar. Hari ini dalam YouTube, saya tengok dalam seminggu lepas yang tu, dia ada satu kumpulan baru lah ni. Mungkin kumpulan ni tak ramai. Orang Melayu, dia cerita dalam YouTube tu, dia kata tak adil Allah. Tak adil Allah. Kenapa tak adil? Dia kata takkanlah kerana sebab seseorang itu tidak mengucap 2 kalimah syahadah, orang itu dibakar dalam api neraka. Sedangkan dia tak mencuri, sedangkan dia tak merampok, sedangkan dia tak lawan kerajaan, sedangkan dia tak berzina, sedangkan dia tak melakukan kejahatan kepada kedua ibu bapa. Mana dia elok, semua okey, juru molek, kecuali tak beriman je, tak mengucap 2 kalimah syahadah. Maka kelompok ni kata tak adil. Takkanlah sebab tak mengucap 2 kalimah syahadah dibakar dalam api neraka, sedangkan dia buat baik banyak. Ini setengah daripada masyarakat yang timbul hari ini kerana tak faham. Tak faham kerana tak mengaji. Tak mengaji kerana tidak disuruh mengaji. Tidak disuruh mengaji oleh pihak-pihak yang sepatutnya menyuruh dia mengaji. Jawapan kepada masalah ini kita jawab begini. Memanglah dia tu dari sudut yang lain baik, kita akui. Malah kita tengok orang bukan Islam ni, dia buat tempat tunggu bas, dia bagi makan anak-anak yatim, dia jaga orang tua, dia buat elok, layanan dia bagus kepada masyarakat. Dia jaga binatang-binatang, dia jaga laut, jaga sungai, jaga tumbuh-tumbuhan. Banyak yang mereka buat tu baik. Malah ada di antara mereka yang kalau dari sudut benda jahat ni dia tak buat langsung. Mana zina pun tak. Tak, zina pun tak. Cuma dia kafir je. Dia tak beriman pada Allah. Maka layak bagi Allah Subhanahu wa taala bakar dia dalam api neraka kerana sebab dia tak beriman. Kerana kufur itu ialah jenayah yang paling besar. Cukup dengan kufur saja boleh Allah SWT azab seseorang itu dalam api neraka selama-lamanya. Kerana Allah sebut sendiri dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a. Allah tidak akan ampunkan dosa orang yang syirik padanya. Tak ampun dosa orang syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
dan Allah akan ampunkan dosa siapa yang hendaki yang melakukan dosa selain daripada syirik. Maka ini ialah satu benda yang perlu dipahami bersama. Jangan timbul dalam masyarakat kita satu fahaman yang baru pula, iaitu kenapa Allah mengazab orang-orang yang tidak memeluk Islam, sedangkan mereka itu lebih baik daripada orang Islam itu sendiri. Orang Islam rompak, mencuri, tak? Naikkan harga barang, makan rasuah, macam-macam. Mereka bagus, tolong orang, bantu orang, buat khidmat, bantu orang tua, cuma tak mengucap dua kalimah syahadah. Maka sebab tak mengucap dua kalimah syahadah itulah mereka dibakar dalam api neraka, kerana jenayah yang paling besar ialah tak mengucap dua kalimah syahadah, iaitu tak mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Seperti mana kalau kita kerja satu syarikat, kita ikut elok, tugas kita buat elok semua, cuma kita tak mengaku bos kita tu bos. Bos kita tu tak mengaku dia ni bukan bos ni, bos orang lain. Bos ni dia tukar kebun tu bos. Adakah syarikat itu akan tetap menjaga kita, tetap memberikan peluang pada kita untuk bekerja tanpa ada tindakan yang akan dikenakan? Sudah pastilah dikenakan, kerana tak mengakui hak milik syarikat itu kepada orang-orang tertentu yang dia bekerja di bawah orang itu. Maka lebih-lebih lagi Allah SWT ialah akan jadi murka kepada orang yang tidak mengakui Allah itu Tuhan. Tu di situ. Sebab itulah orang yang baru memeluk Islam, dia peluk Islam 2-3 minit mati masuk syurga. Walaupun dia tak mayang, walaupun dia tak puasa lagi, walaupun dia tak jihad, tak ada lagi buat benda-benda dakwah dan sebagainya, tak tahu apa lagi. Kenapa? Kerana dia mengiktiraf Allah itu sebagai Tuhan. Sebab itulah dalam pengajian ilmu tauhid, di antaranya benda yang ditekankan ialah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Uluhiyah ialah tauhid ketuhanan, mengakui Allah sebagai Tuhan. Tauhid rububiyah ialah mengakui Allah sebagai pentadbir. Itu benda yang perlu kita fahami bersama, insya-Allah. Macam-macam timbul kerana masyarakat jahil. Jadi sembahyang 5 waktu ni wajib kepada tiap-tiap orang Islam yang mukallaf. Wajib. Tidak ada pengecualian. Sembahyang ni tak ada pengecualian, kecuali kedatangan haid ataupun nifas, iaitu manik dia panggil, perkara yang mencegah seseorang itu sembahyang. Perkara yang mencegah seseorang itu sembahyang, haid, nifas. Maka selain daripada itu wajib sembahyang walaupun sakit. Kerana sembahyang itu boleh ditunaikan dalam berbagai bentuk, berbagai kaedah. Sembahyang dalam perang, sembahyang waktu sakit, sembahyang duduk, sembahyang dalam keadaan tidak ada wudu, sembahyang dalam keadaan faqidut tahuraini, ambil wudu pun tak boleh, nak tayamum tak boleh, tapi kena sembahyang juga. Tak ada waktu yang dibenarkan untuk meninggalkan sembahyang, tak ada. Cuma sebahagian orang bila kain dia kotor je dia tak mayang. Dia kata pasal apa tak mayang? Kain kotor. Itu alasan yang tidak ada dalam kitab. Alasan yang mereka sendiri ciptakan. Pertama sekali sembahyang zuhur. Maksudnya sembahyang zuhur, kita ni kalau tak ada jam tak apa kalau kita macam ni, ialah dengan gelincirnya matahari. Bagaimana nak tahu gelincir matahari? Iaitu terbentuk bayang-bayang. Terbentuk bayang-bayang. Bayang ni ada dua. Satu bayang utara selatan, satu bayang timur barat. Yang dikendaki dengan bayang yang menandakan masuk waktu zuhur ialah bayang timur barat. Bayang ke sebelah timur. Apabila matahari melebihi ke sebelah barat, membentuk bayang di sebelah timur sedikit, maka masuk waktu zuhur. Bayang di antara
apa arah antara utara selatan tak kira, sebab itu bayang kedudukan matahari. Kerana matahari ni dia berlalu di atas kita ni dengan bergerak-gerak paksi dia, ke sini dan ke sini. Dari sudut tengah dia lalu ke tengah, tapi tepi ni dia lalu ke tepi ni. Sebab itulah dalam masa 1 tahun ada 2 kali matahari akan lalu betul-betul di atas Kaabah. Dua kali dalam bulan 6, bulan 7 tak silap saya. 2 kali matahari akan lalu betul-betul di atas Kaabah. Maka waktu itu setiap bayang-bayang yang terbentuk, iaitu bayang timur barat, menandakan arah kiblat setiap tempat itu. Senang aja. Gelincir matahari masuk waktu zuhur. Walaupun tidak ada jam, walaupun tidak ada kalender. Sembahyang zuhur awal waktunya setelah cenderung matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang suatu telah sama dengan panjangnya, selain dari bayang-bayang ketika matahari menonggak. Masuk waktu apabila gelincir, ada sikit bayang. Letak benda diri macam ni, kayu ke apa semua, ada bayang sebelah ni, maka masuk waktu zuhur. Habis waktu zuhur ialah apabila bayang itu sama panjang dengan benda. Kita letak ni, kita tanda bayang sampai sini. Kita turun ni sama, bayang tu sama dengan benda tu, maka telah habis waktu zuhur, masuk waktu asar. Sebenarnya bukan payah. Kalau kita pergi mana-mana lah, tak tahu masuk tak masuk waktu. Kita ada jam tapi tak tahu pukul berapa masuk waktu. Tak tahu juga. Maka kita letakkan kayu. Bila kayu ataupun kayu yang dah sedia ada, dah ikutlah. Letakkan tempat yang sama, ada bayang-bayang sikit, maka masuklah waktu zuhur. Dan bayang-bayang sama panjang dengan kayu tu, habis dah waktu zuhur, masuk waktu asar. Yang kedua, sembahyang asar waktunya mulai dari habisnya waktu zuhur, bayang-bayang suatu lebih daripada panjangnya, selain dari bayang-bayang ketika matahari sedang menonggak. Itu dia nak kira. Kadang-kadang waktu matahari duduk atas kepala, ada juga bayang di sebelah kiri kanan, bayang di sebelah utara selatan. Kita letak benda ni, waktu matahari tegak atas kepala, dia ada bayang kuning, bukan bayang kuning, bayang kuning. Itu tak kira tu. Itu tak kira, itu bayang lain. Nombor 3, sembahyang maghrib. Sembahyang asar ni habis apabila terbenam semua matahari, bulan tu tenggelam bulan. Tapi dengan syarat kita duduk di tanah yang rata ataupun tepi laut. Kalau sebalik bukit awal lagi lah gelap. Sebalik bukit tak kira. Kena duduk tanah yang rata seperti padang pasir ataupun tepi laut. Maka kita tengok dia ni tenggelam, habis bulat dia. Walaupun cahaya duk ada lagi, masuk waktu maghrib. Lah ni cukup jelas lah ni. Lah ni kita tengok orang azan maghrib ni, awal lagi cerah lagi. Sebab apa? Sebab hilang dah, tenggelam dah, bulatan matahari tu tenggelam, maka masuk waktu maghrib. Itu disebut sebagai terbenam matahari. Nombor 3, sembahyang maghrib waktu dari terbenam matahari sampai habis syafaqul ahmar, iaitu warna kemerahan. Dia mula-mula tenggelam matahari, timbul warna kuning. Lepas warna kuning jadi warna merah, hilang warna merah, habis waktu maghrib. Itu mengikut mazhab qadim. Kalau mazhab jadid Imam Syafi'i, iaitu sekadar seseorang itu mengambil wuduk dan kemudian bersiap untuk sembahyang, kemudian dia sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian dia sembahyang fardu maghrib 3 rakaat, maka habislah waktu maghrib. Habislah waktu maghrib. Tapi yang dipakai ialah sehingga habisnya syafaqul ahmar. Makna kalau kita nak pakai dua-dua, maghrib ni kena buat cepat. Maghrib ni kena buat cepat. Tidak boleh dilengah-lengahkan. Kalau isyak boleh dilewatkan.
tidak ada masalah. Sebelum pertengahan malam, maknanya pukul 10, pukul 11 kita mengaji dulu, ujung kali pun nak sembahyang pukul 10. Boleh? Boleh. Tidak makruh. Tapi kalau sembahyang maghrib, makruh dilewatkan. Yang lebih afdal apabila azan kita terus menunaikan solat maghrib. Setengah-setengah masjid di negara Arab ni sembahyang sunat boleh tak sembahyang. Azan, habis azan terus qomat tu. Sembahyang sunat ba'diyah, qabliyah tak buat dah sebab nak buat maghrib cepat. Dan kalau kita buat qabliyah boleh ke tak? Boleh. Nombor 4, sembahyang isyak. Waktu mula dari terbenam syafaq ahmar, iaitu warna merah tu, sampai keluarnya fajar. Keluarnya fajar. Fajar ni ada dua. Fajar yang dikehendaki di sini ialah fajar shadiq. Dia ada fajar kazib dan dia ada fajar shadiq. Dia beza dia dalam 10 minit gitu. Macam kita puasa. Kita sahur, kita boleh makan sahur sampai fajar shadiq. Orang duduk imsak lalu tu baru fajar kazib. 10 minit, 15 minit sebelum tu. Fajar shadiq ni ialah fajar yang mana matahari tu, cahaya matahari tu memecah begini. Pecah panjang ke tepi. Fajar kazib ialah cahaya matahari memecah ke atas. Macam lampu suluk, dia nampak ke atas gitu. Hak shadiq inilah yang habis waktu maghrib. Habis waktu maghrib. Habis waktu isyak. Masuk selepas hilangnya cahaya merah di sebelah barat ni, pada tempat kita yang mana matahari tenggelam, habisnya cahaya merah tu masuk ke waktu isyak dan kemudian perpanjangan sehingga keluarnya fajar shadiq. Itu. Nombor 5, sembahyang subuh. Waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari fajar kedua, iaitu fajar shadiq. Bermula keluar fajar shadiq, azan subuh. Sampai bila? Sampai keluar matahari. Keluar macam mana? Keluar sikit. Maksudnya nampak matahari. Nampak matahari. Cahaya matahari tak kira lagi. Matahari tu keluar. Habis subuh. Terbit matahari. Dalam kalender dia tulis tu. Terbit matahari pukul berapa? Tak? Terbit matahari. Waktu tu setengah pendapat ulama boleh sembahyang sunat isyraq. Waktu terbit matahari itu boleh sembahyang sunat isyraq. Tapi mesti cepat. Sebab waktu matahari duduk gerak keluar tu tak boleh sembahyang. Waktu matahari duduk keluar tu, dia waktu isyraq tu betul-betul boleh sembahyang 2 rakaat sunat isyraq. Kemudian tak boleh dah. Setengah pendapat menyatakan dalam 2-3 minit je masa dia. Mana tak boleh tertunggu. Mana keluar masuk waktu isyraq sembahyang terus boleh. Sebab yang dilarang ialah sembahyang ketika matahari naik. Sembahyang ketika matahari naik haram, tak boleh. Naik sampai dia naik habis dan sekadar 2 balak, iaitu masuk waktu duha, baru sunat sembahyang duha. Tu. Sembahyang subuh waktunya mulai dari terbit fajar kedua, iaitu fajar shadiq, sampai terbit matahari, iaitu sikit nampak matahari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammani Jibril 'inda al-bait marratayn fa shalla bi zuhra hina zalat asy-syamsu wal 'asra hina kana dhillu shay'in mithlahu wal maghriba hina wajabat asy-syamsu wal 'isha'a hina ghaba asy-shafaqu wal fajru hina sata'a al-fajru
falamma kana al-ghadu صلى بي الظهر حين صار ظل كل شيء مثله والعصر حين صار ظل كل شيء مثله والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء عند ثلث الليل والفجر حين أسفر وقال هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. Saya telah dijadikan imam oleh Jibril di Baitullah 2 kali. Jibril mari sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia sembahyang bersama saya sembahyang zuhur. Yang jadi tok imam ni Jibril, bukan Nabi. Yang jadi tok imam tu Jibril, Nabi jadi makmum. Saya telah dijadikan imam oleh Jibril. Maknanya Jibril tu imam, Nabi tu makmum. Sewaktu setelah Nabi menerima fardu sembahyang pada malam Isra' Mi'raj, maka esoknya Jibril datang kepada Nabi untuk mengajar waktu sembahyang untuk Nabi sembahyang 5 kali sehari. Maka ia sembahyang bersama saya, sembahyang zuhur. Ketika tergelincir matahari, sembahyang zuhur. Dan asar. Ketika bayang-bayang sesuatu sepanjangnya, bayang sesuatu tu sama panjang, maka sembahyang asar. Dan maghrib ketika terbenam matahari, habis matahari tenggelam, maya maghrib. Dan isyak ketika terbenam syafaqul ahmar, syafaq tenggelamnya warna merah. Dan subuh ketika bercahaya fajar, keluarnya fajar shadiq. Maka besoknya sembahyang pula lah ia bersama saya sembahyang zuhur ketika bayang-bayang sesuatu panjangnya, bayang-bayang sesuatu sepanjangnya, sama panjang dengan bayang. Jibril mai sembahyang awal waktu sehari, Jibril mai sembahyang akhir waktu sehari. Satu hari mula-mula dia sembahyang awal waktu, hari kedua dia sembahyang akhir waktu. Nak bagi tahu kepada Nabi, kepada kita, itulah waktu sembahyang. Dan asar ketika bayang-bayang sesuatu 2 kali panjangnya. Sembahyang asar akhir Jibril sembahyang ni ialah bayang-bayang sesuatu tu 2 kali panjang. 2 kali panjangnya. Ini sebelum waktu tahrim. Sebab asar ni dia ada waktu tahrim. Dah akhir sekali tu waktu haram, tapi kena sembahyang juga. Dan tak boleh dilewat-lewatkan sehingga waktu itu. Dan maghrib ketika berbuka orang puasa, dan isyak ketika sepertiga malam, dan subuh ketika menguning cahaya pagi. Ini akhir, hak akhir. Hak awal keluar fajar, akhir dia menguning cahaya pagi, iaitu tak kelak matahari lagi, matahari nak kelak. Dan berkata Jibril, inilah waktu sembahyang nabi-nabi yang sebelum engkau, dan waktu sembahyangnya ialah antara 2 waktu ini. Waktu sembahyang tu zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, di antara 2 waktu yang Jibril alaihissalam sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Dan di sini disebutkan waktu isyak ni ketika sepertiga malam. Waktu isyak ketika sepertiga malam. Dia Nabi tak sebut sampai subuh. Sampai subuh tak. Ini kerana waktu yang masih berada dalam lingkungan waktu harus. Waktu harus. Kalau dilewatkan sehingga dekat-dekat nak subuh, itu waktu tahrim, iaitu tak boleh dilewatkan sehingga dekat-dekat nak subuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtu zuhri idza zalat asy-syamsu ma lam yahdhur al-'asr. Zuhur apabila tergelincir matahari ke sebelah barat selama sebelum masuknya waktu asar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, waqtul asri ma lam taghrub asy-syamsu. Asar waktunya sebelum terbenam matahari. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, waqtul maghribi ma lam
malam yaghibis syafaqu. Waktu maghrib waktunya sebelum hilang syafaq. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, laisa fi naumi tafritum, innam tafritu ala man lam yusalli salata hatta yadkhula waqtul ukhra. Tadi beberapa hadis yang berkaitan dengan waktu sembahyang. Ini di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah sembahyang orang yang mengeluarkan sembahyang dalam waktu dia. Tidur itu tidak sia-sia. Tidur, tak apa tidur. Tetapi sesungguhnya yang sia-sia orang yang tidak sembahyang hingga masuk pula waktu sembahyang yang lain. Difahamkan dari hadis ini, apabila habis waktu zuhur datanglah waktu asar. Ada yang saya baca tadi. Dan seterusnya, habis waktu asar masuk waktu maghrib. Dan habisnya waktu maghrib masuklah waktu isya. Kecuali antara subuh dengan zuhur. Subuh dengan zuhur, subuh ni dia tak habis hingga zuhur dah, dia habis naik matahari habis. Dan senggang waktu barulah masuk waktu zuhur balik, kerana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu salati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu. Waktu sembahyang subuh dari terbit fajar selama belum terbit matahari. Itu waktu-waktu sembahyang yang kita ambil daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu sembahyang ni bukan saja-saja dibuat oleh ulama dak, bahkan ianya ada sandaran. Kebanyakan hadis diriwayatkan oleh Muslim, dan sebahagiannya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi menjaga waktu sembahyang di antara kewajipan seorang muslim, kerana ianya perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih baik hendaklah sembahyang itu dikerjakan di awal waktunya, dan haram mentakhirkan, melainkan sembahyang sampai habis waktunya, dan makruh tidur sesudah ada waktu sembahyang sedang ia belum sembahyang. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Neraka willah bagi orang-orang sembahyang yang melalaikan sembahyang. Pertama, sembahyang ni yang paling afdal ialah didirikan di awal waktu. Awal waktu. Dan awal waktu ni ialah waktu untuk membuat persediaan. Bukannya azan-azan terus sembahyang tak. Waktu untuk buat persediaan. Di antara yang diletakkan oleh ulama ialah apabila azan, maka kita tunggu untuk iqamah ni sekadar orang mengambil air sembahyang, kemudian mencari kelengkapan untuk sembahyang, kemudian datang kepada sembahyang dan diiqamahkan. Lebih kurang yang sekarang ni kalau kita tengok di negara Arab, mereka letak kalau maghrib dalam 5 hingga 10 minit baru qomat. Kalau isyak 15 minit. Dan kalau subuh ada yang meletakkan sehingga 20 minit. Tapi tempat kita ni tak sesuai sebab nak pergi kerja. Kalau boleh nak sembahyang sebelum masuk waktu ni. Sebab tak dan. Subuh lah ni 6:15. Tak dan nak pergi. Jadi kita terus sembahyang. Kalau negara Arab mereka lewatkan sikit 20 minit, kerana untuk memberikan peluang kepada orang yang mungkin bangun, dia mandi dulu, dia nak pakai baju, dia nak ambil sembahyang, kemudian dia bergegah ke masjid, maka danlah dia bersolat bersama dengan imam. Kalau hari cuti bolehlah kita buat lagu tu. Hari tak kerja mungkin kita buat 20 minit baru kita iqamah dan kita dirikan sembahyang. Itu kalau boleh dipastikan begitu, bagus. Sebab orang akan iktimat. Sebab sebahagian daripada manusia, apabila orang azan baru dia sedap. Bunyi azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru sedap kata masuk waktu. Tak, baru nak bersedia nak pergi sembahyang. Tak.
Dia buat apa? Orang azan, dia nak masuk tandas dulu. Dia nak ambil sembahyang dulu. Lalu dia ragu dalam hati dia. Ni qomat dah ke tak lagi? Tak, orang sembahyang dah ke tak lagi? Sembahyang dah kot, main rumah. Tak. Kalau kita buat ada waktunya, maka dia boleh tengok. Ni tak sampai lagi 10 minit, depa tak qomat lagi ni. Tak, ni tak sampai lagi 15 minit ni, depa tak qomat lagi ni. Jadi boleh. Dan ada sebahagian masjid yang buat begitu. Di antaranya masjid Kampung Raja. Kampung Raja dia buat iqamah selepas 15 minit selepas azan. Baru iqamah. Lepas dia pukul rata semua. Hak maghrib ke, isyak ke, subuh ke, semua lepas 15 minit baru iqamah. Baguslah. Sebab apa? Sebab azan itu orang baru intibah, orang baru sedar kata dah masuk waktu untuk dia bergegas pergi solat berjemaah. Betul. Dan makruh tidur sesudah ada waktu sembahyang. Orang azan dah. Kita pun tidur. Makruh jikalau kita yakin boleh bangun sembahyang sat lagi. Kalau memang tak ada orang gerak, ni tidur ni pakai habis ni, haram tidur. Kena sembahyang juga. Dah ada setengah yang ulama yang menyatakan pada kita sunat tidur dulu. Kalau kita mengantuk, kita mengantuk sangat, tidur dulu, lepas tu baru sembahyang. Itu dikhususkan untuk orang yang memang dia boleh jaga, ataupun dia memang minta orang kejutkan dia, kerana dia nak mendapatkan solat yang khusyuk. Contohnya dia apa ni, pi ada kerja, kerja ke, ada musibah apa-apa ke, dia tak tidur. Contohnya dah 18 jam dah tak tidur, 20 jam dah tak tidur, tak? Maka masuk waktu isyak, dia nak sembahyang terus ke nak tidur dulu, boleh. Kalau dia sembahyang terus, dia kata ni dah melelong ni, sembahyang pun ni tak sehari sujud lena terus dalam sujud, tak? Maka tak jaga, maka dia tidur dulu. Tapi dia kena pastikan sebelum habis waktu isyak ada orang kejut dia bangun. Kalau dia tak ada orang kejut, dia kena sembahyang juga. Buat bila senaman ke mana, sembahyang dulu bagi habis baru tidur. Sebab orang yang tidur sewaktu sudah diazankan dan dia tidak dijangka, maknanya tak boleh nak bangun, maka haram. Kalau dia boleh dijangka bangun, maka makruh hukumnya. Itu. Di antara kesimpulan yang kita boleh ambil pada malam ini, waktu-waktu sembahyang, ialah waktu-waktu yang Allah tetapkan pada kita untuk ingat pada dia. Dia tolong buat waktu pada kita, suruh ingat pada dia. Sepatutnya kita kena ingat pada Allah 24 jam. Ingat pada Allah sepanjang-panjang, kecuali bila dah lena, tak apalah. Dah lena nak macam mana? Rufi'al kalam, tidak dikira. Orang yang dah lena tak dikira. Dia tak ingat Allah pun tak apa, dah lena. Itu bukan puasa dia. Tapi waktu jaga, kita kena ingat Allah sepanjang masa. Orang-orang alim ulama, wali-wali Allah, apabila mereka lupa kepada Allah 1 saat, 1 minit, mereka menganggap diri mereka sudah berdosa. Lupa pada Allah. Duk seronok orang lain lupa. Lupa mana lupa ni? Kadang-kadang kita lupa nak mengikat sesuatu benda itu dengan Allah. Maknanya bukan kita apa panggil duk kerja. Duk kerja apa semua ni. Kita boleh ingat Allah dalam keadaan kita kerja, iaitu kita mengikat segala benda yang kita duk buat pekerjaan kita ni dengan Allah. Kita mengaji. Dah aku mengaji ni, Allah suruh. Aku mengaji ni nak ingat pada Allah. Aku mengaji ni dengan kuasa Allah. Orang mengajar begitu juga. Orang bawa kereta begitu juga. Orang duduk rumah begitu juga. Orang masak begitu juga. Orang tanam rumah begitu juga. Orang duduk kerja di ladang, kerja di kilang. Semua dia boleh ikat dia dengan Allah. Orang yang lupa ialah orang yang tidak mengikat kedudukan diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lupa. Ni lalai, lupa. Walaupun
dia sedang beribadah. Walaupun dia sedang beribadah. Tak. Sembahyang ni, baca Quran ni. Tapi baca Quran kerana manusia. Kerana nak menang contohnya. Kerana nak suruh orang kata sedap. Tak. Itu pun dia anggap lupa pada Allah. Bukan hanya orang yang buat maksiat saja, anu dah confirm dah. Sebab itulah berzikir pada Allah itu ibadah. Ingat pada Allah itu ibadah. Yang boleh dilakukan di mana sahaja, bila-bila masa sahaja, bagaimana sahaja keadaan boleh lakukan. Berzikir, ingat kepada Allah ni tidak terbatas, tak ada batas. Sama ada kita dalam keadaan junub, kita boleh buat ibadah. Duduk dalam tanda, boleh ingat pada Allah. Tak boleh lupa pada Allah. Cuma tak boleh menyebut kalimah Allah. Tak boleh melarungkan suatu yang baik dalam tanda, sebab tempat dia tempat tak baik, menyebabkan terfitnah. Sebab apa terfitnah? Dan kita sebut contohnya doa tanda baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran. Terfitnah kita. Terfitnah apa? Mu ni baca Quran ni kerana ingat kepada Allah ke nak hina Quran? Ada dua benda. Sebab apa? Sebab pergi baca tempat yang tak selayaknya. Selayaknya untuk baca. Macam orang bagi pitih kita lah. Bagi pitih kita RM50. Kita ambil buah ketiak lah. Ni hina pitih aku kah? Nak simpan? Contohnya lah. Ambil buah ketiak. Orang yang bagi tu confuse. Ni nak hina duit aku bagi ke? Dia nak simpan duit ni? Tak? Itu keadaan dia. Sebab tu tak boleh baca. Tapi ingat kepada Allah, boleh. Ingat kepada Allah. Mungkin kita sakit perut ke waktu tu. Doa dalam hati, ya Allah, hilanglah sakit perut aku, nak pergi semayang pula ni. Boleh? Boleh. Bukan berarti bila kita doa tanda. Kena potong terus hubungan kita dengan Allah. Itu tak betul. Ingat kepada Allah SWT. Namun sebahagian manusia lupa kepada Allah. Kita pun lupa kepada Allah. Sebab itulah Allah SWT memberikan rahmat kepada kita untuk tidak berpanjangan lupa kita. Supaya lupa kita ni tak terajak. Allah bagi waktu sembahyang, Allah peringatkan kita. Sebab itulah apabila masuk waktu sembahyang disuruh azan untuk memberi peringatan, intibah, untuk abad pada orang. Dalam azan itu bukan sahaja panggil mailah sembahyang, bahkan sebut Allah itu besar, tidak ada Tuhan yang disebut melainkan Allah, Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Kalimah-kalimah azan itu ialah kalimah-kalimah asas yang perlu diingat, perlu disedari oleh setiap mereka yang beriman. Malah mereka-mereka yang belum beriman pun mesti kembali ke arah kalimah-kalimah itu. Itu. Maka kita kena sentiasa jaga waktu sembahyang. Dia setengah orang, dia tulis dalam Facebook lah apa semua, dia kata waktu sembahyang ni mengurangkan productivity. Sebab bila nak pergi sembahyang tak boleh buat kerja. Contohnya satu kilang. Kilang tu ada 100 orang kerja contohnya. Tak. Dia tak buat waktu sembahyang. Dia tak buat waktu sembahyang. Sebab dia takut rugi. Dia buat waktu makan saja. Kadang-kadang waktu makan ni, apa Zuhur tak masuk lagi? Contohlah. Tak. Zuhur tak masuk lagi. Maka macam mana nak makan? Macam mana nak sembahyang? Makan saja dulu. Lepas tu main waktu sembahyang ni, nak pergi sembahyang pula. 100 orang ada ni, hampir 2 orang. Lepas tu ramai pula. Hampir 2 orang, ramai pula. Hampir 2 orang, ramai pula. Kuranglah productivity kilang tu. Itu satu cara berfikiran yang salah, yang perlu diperbetulkan. Kerana apa? Kerana kita ni tak tahu benda ke depan. Kita tak tahu benda ke depan. Benda sat lagi tak tahu. Kita hanya tahu benda lain ni, benda yang dah lepas. Apabila kita tak tahu benda yang ke depan, kita nak sesuatu ataupun nak Allah SWT memberikan keselamatan kepada kita terhadap benda ke depan,
Maka layaklah kita memohon kepada Allah sentiasa. Naklah kita kepada sembahyang, nak mohon ni supaya Allah tak memberikan suatu musibah kepada kita dan memberikan nikmat kepada kita, mengekalkan kepada kita nikmat berterusan. Ini sembahyang. Contoh kalau kita kata kerja buat rumah. Kerja buat rumah ni, kita tak tahu rumah yang kita buat ni mungkin sengit, mungkin esok baru perasan, mungkin kita dah pasang dah kayu kuda-kuda dia main angin, sengit balik, mungkin tapak dia tak berapa kemas, akhirnya runtuh. Kita tak tahu ke depan. Kenapa seseorang itu apabila disuruh mainlah semayang dulu, tak apalah aku nak habis kerja. Memanglah kita kata nak habis kerja, tapi apakah kita yakin kerja kita tu akan selesai dengan baik seperti mana yang kita nak tanpa pertolongan Allah? Dan adakah kita yakin kerja yang kita buat ini akan sempurna sempurna sungguh tanpa pertolongan Allah? Itu yang perlu dipersoalkan. Semua orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak apa nak sudah dulu, kita buat ni dulu siap. Tak? Buat ni siap dulu. Buat siap ni. Satu memang siap. Siap. Tapi selepas siap, adakah ia mendapat keberkatan? Ni setengah orang dia tak faham keberkatan apa. Dia reti buat rumah, dia buat rumah bagi siap semua clear. Keberkatan itu di antaranya terjaga rumah dia daripada musibah. Terjaga rumah dia daripada musibah. Musibah dia apa dia? Musibah banyak. Terbakar, tak, kena ribut, angin mari, rumah tu tak kena, rumah ni kena. Tak. Pasal apa rumah tu tak kena, rumah ni kena? Ya Allah tentukan. Dan kenapa kamu waktu kamu buat rumah dulu tak doa pada Allah supaya Allah tak kena? Sehingga kamu orang suruh sembahyang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas solat, kamu kata mayat dulu. Ini benda-benda yang kita perlu cernakan balik, masukkan dalam hati sanubari anak-anak kita, orang kampung kita. Kenapa? Kerana hidup kita ini bersama dengan Allah. Begitu juga kita mengaji. Mengaji ni nak bagi ingat ni Allah, bagi lupa Allah juga. Takkan kita duk baca. Tak apa sembahyang sat lagi ya. Yang bagi ingat tu Allah, yang bagi lupa tu Allah, yang bagi keberkatan ilmu itu Allah. Itu bahaya. Orang yang mencari ilmu, mencari rezeki tanpa ada keberkatan daripada Allah, akhirnya hidup dia akan merana, sama ada di dunia dan lebih-lebih lagi yang kita takut ialah di akhirat. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang seterusnya ialah syarat-syarat wajib sembahyang 5 waktu. Dia ada beberapa syarat wajib sembahyang yang akan kita perbahaskan di pengajian yang akan datang. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjadikan kita orang-orang yang berilmu, ada ilmu. Ada ilmu. Macam kita duduk dalam keluarga, dia kena wujudkan satu pengajian keluarga. Pengajian keluarga kita ada macam seminggu sekali ke. Tak? Kalau boleh ayah-ayah hak main mengaji ni, dia mengajar anak dia. Itu bagus. Mengajar. Jangan nak buka kitab besar-besar, mungkin tak boleh. Buka kitab kecil-kecil. Tak? Mengajar tentang sembahyang, ajar macam mana nak baca tahiyat. Ajar. Yang kita ambil sebab ilmu tu apabila kita ajar kurang-kurangnya pada ahli keluarga kita, dia akan lebih berguna, dia akan lebih melekat dalam dada kita. Ilmu kita ajar, dia lebih melekat. Kita belajar. Belajar. Kenapa? Kerana permasalahan yang timbul itu tidak dapat dijawab kesemuanya oleh ulama-ulama. Kadang-kadang yang timbul tu dalam rumah kita, yang timbul tu dalam kelompok yang kecil. Maka macam mana ulama-ulama besar nak pergi jawab ke dia? Tak? Maka ianya perlu dijawab oleh orang-orang yang berada dalam masyarakat. Wujudkan rumah kita kalau boleh. Wujudkan. Buatlah
hari Sabtu ke, orang ni hari Ahad ke, orang ni lepas Asar ke, orang ni lepas Maghrib ke, betul tak? Orang ni lepas Isyak ke. Kita kalau makan, memang kita ajak keluarga pergi makan semua. Jadi baguslah. Makan kita buat dah. Kita tambah satu lagi, iaitu mengaji dengan keluarga. Kalau buat malam Jumaat pun bagus. Baca Yasin, suami isteri, apa tu ajakkan anak-anak. Tapi kena pastikan masjid ada orang sembahyang lah. Sekali lagi pakat buat rumah semua, masjid tak ada. Kena buat jadual lah. Gile-gile. Itu bahaya juga. Tak? Pakat semalam pasal apa Jumaat semalam tak ada orang, kami semua pakat sembahyang rumah. Tak? Tak, sembahyang dengan bini dengan anak. Boleh, tapi kena ada yang mendirikan jemaah di masjid, kerana ianya fardu kifayah. Jadi terima kasih kepada semua. Semoga Allah merahmati kita semua. Ada soalan? Apa dah? Nak kumilang cepat. Boleh faham ah? Kita mengaji ni ilmu fiqh, kita semua lalu dah. Cuma kita mengaji nak dapat ilmu, kemudian kita nak mengajar. Mengajar di rumah kita, mengajar di tempat kerja kita, di mana-mana saja, sebarkan ilmu, semoga ianya mendapat manfaat pada seluruh. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, kami ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, dosa datuk nenek kami ya Allah, dosa seluruh umat Islam, dosa anak-anak kami, dosa suami kami, dosa isteri kami, dosa cucu kami, menantu kami ya Allah, dosa jiran-jiran kami ya Allah, dosa sahabat andai kami ya Allah, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kembalikanlah pemimpin kami ke pangkal jalan, berpegang pada Al-Quran, berpegang pada As-Sunnah, berpegang pada ijma' dan qiyas dalam mentadbir kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka yang sakit di kalangan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit jiran-jiran kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit sahabat andai kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit mereka yang terlantar di hospital, terlantar di rumah, yang menanggung kesakitan sekian lama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah setiap mereka yang Engkau uji dengan sakit, maka kurniakanlah kepada mereka sabar dan redha terhadap ketentuan-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kepada setiap mereka yang Engkau anugerahkan sihat, Engkau anugerahkan juga kepada mereka rasa syukur dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, murahkanlah rezeki kami semua ya Allah. Ya Allah, kami semua hamba-hamba-Mu ya Allah, kami hidup di atas muka bumi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami beriman padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, murahkanlah rezeki kami ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang beri makan ikan-ikan di laut, beri makan kepada burung-burung yang berterbangan, maka kurniakanlah kepada kami rezeki kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, limpah ruahlah rezeki kepada kami ya Allah, agar kami dapat infakkan ke jalan-Mu ya Allah, agar kami dapat membantu perjuangan Islam ya Allah, agar kami dapat menggunakannya untuk mendapatkan keredaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikanlah anak-anak kami ya Allah, rezekikanlah seluruh ahli keluarga kami ya Allah, jiran-jiran kami ya Allah, sahabat andai kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada pemimpin-pemimpin yang sedang berjuang untuk menegakkan Islam ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah yang memberikan rezeki, dan kami mohon padamu Tuhan yang mengurniakan rezeki kepada setiap hamba-hamba-Nya. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah perjuangan Islam di mana jua ya Allah, di Palestin, di Syria, di Mesir, di Malaysia, dan di mana jua ya Allah, yang sekarang ini pejuang-pejuang Islam berada dalam keadaan dizalimi, dalam keadaan diinyaya, dalam keadaan tertekan dengan segala perancangan jahat musuh-musuh-Mu ya Allah, Yahudi dan Amerika dan kuncu-kuncunya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah kami semua ya Allah untuk menegakkan agama-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, Tuhan yang telah memberikan bantuan kepada Nabi Ibrahim AS untuk selamat daripada api yang marak menyala, Tuhan yang telah membantu Nabi Musa AS daripada tenggelam di lautan,
Tuhan yang telah menyelamatkan Nabi Yunus AS daripada perut ikan yang gelap gulita. Ya Allah, selamatkanlah umat Islam, selamatkanlah mereka-mereka yang berjihad di jalan-Mu ya Allah. Berilah pertolongan kepada mereka, bantulah mereka ya Allah, menangkanlah mereka ke atas tiap-tiap kaum kufar yang sedang merancang untuk menghancurkan Islam ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesedaran kepada umat Islam di negara Malaysia ini ya Allah, untuk mereka menerima Islam sebagai perjuangan, untuk mereka menyokong perjuangan Islam dan menegakkan Islam ya Allah. Ya Allah, berilah kesedaran kepada mereka, hidayahkanlah mereka semua ya Allah, dan hidayahkanlah kami semua ya Allah untuk menerima setiap apa yang telah Engkau maktubkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan untuk kami tegakkan di negara ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah iman, masukkanlah ketakwaan dalam hati kami, dalam hati anak-anak kami ya Allah, dalam hati seluruh ahli keluarga kami, masyarakat kami ya Allah, agar kami dapat berdepan dengan segala fitnah, dengan segala ujian-ujian yang semakin berat yang kami hadapi saat ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah anak-anak kami daripada najis dadah, selamatkanlah anak-anak kami daripada maksiat dan penzinaan, selamatkanlah anak-anak kami daripada terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, sebagaimana Engkau himpunkan kami pada malam ini ya Allah dalam surah Wajah ini ya Allah, maka himpunkanlah kami ya Allah dalam syurga-Mu di akhirat nanti ya Allah, bersama dengan ahli keluarga kami, bersama dengan sahabat handai kami, bersama dengan pemimpin-pemimpin yang memperjuangkan Islam, bersama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallah minna minkum taqabbal ya